رب العالمين آمين. Amin ya rabbal alamin. Okey. Jadi saya rasa bolehlah kita adalah you share slide Share slide. Hari ni siapa yang control slide? Syah? Syah ke? Saya. Okey. Nampak? Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh madam. Boleh madam. Kejap ya. Okey, cuba you bercakap. Anyone? Boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh madam. Boleh, madam. You boleh dengar Saya tak apa dengar. Tunggu ya, kejap ya. Okey, tak apalah. Tak apa. You boleh dengar suara saya kan? Boleh, madam. Assalamualaikum. Salam. Boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh. Yang ni lebih baik ke yang tadi lebih baik? Yang ni lebih baik atau yang tadi lebih baik? Suara. Sama je madam. Allah. Ya? Ya? Sama je madam. Sama je. Sama je. Okey, kalau sama je tak apa. Sebab saya tak apa nak dengar suara you. Tak apalah, saya endap-endap je lah ya. Okey, sekarang kita nak sambung Kita nak sambung. Where are we now? Sekejap, sebelum tu ni Syah ke yang tunjuk slide? Syah, you baiki tak yang MBC tu? Multiple baca. Cuba tengok multiple baca. Syah baiki tak? Lupa baiki tu. Yang mana yang ini ya? Yang example 1. Cuba. Nak Next teruskan. Next. Lah, tak buang lagi ni masih ada total. Lupa nak buang. Syah, nanti Syah baiki Alright. Nanti Syah baiki nanti lain untuk ditunjuk lain next class. Kena Alright. buang yang total tu Okey dah. Nanti baiki nak pastikan kita tunjuk yang betul tu tak betul Alright. Okey. Jadi kita sambung. Okey, sebelum ni where are we? Sebelum ni apa yang kita dah buat? Kita dah kira mean and standard deviation untuk raw data. Sebelum ni kita dah buat, kita dah kira mean and standard deviation kena key in dalam calculator Semua orang kena tahu how to key in the calculator. Sebelum ni kita dah buat raw data. So data ada berapa? Yang saya dah classification of quantitative data ada berapa?
Ada raw data, kemudian ada dalam bentuk frequency distribution kan? You ingat tak? Frequency distribution ada dua pula. Ada yang dalam bentuk individual. Okey, sekarang kita nak pergi kepada data in terms of individual frequency distribution. Tengok example berapa tu? Ini raw data. Example Ini 6. example 6. Data ni dalam bentuk individual frequency distribution. Kenapa kita panggil nama dia individual frequency distribution? You tengok variable dia. Apa variable dia kat sini? What is the variable here? Number of Lah, Number what of is car. the variable here? Here, Number of car. number of Car. number of Car. cars. Of cars owned, number of cars owned. So itu ialah you punya variable ataupun X. First, bila you tengok soalan, you must identify which one is X, which one is variable and which one is F ataupun frequency. Kena determine ni betul-betul dulu, jangan silap. Jangan confuse. Jadi kat sini kalau you tengok 0, 5. What does it mean 0, 5? 5 tu apa? Frekuensi kan? So apa makna 0, 5? Maksudnya ada 5 buah rumah yang tak ada kereta. There are 5 household which has no cars. Macam tu kan? Gitu. Ada 250 rumah yang hanya ada one car. Macam tu kan? So kena jelas which one is X, which one is F. Itu yang pertama kan? So tengok formula dia. Formula of mean and standard deviation. Apa beza dengan yang sebelum ni cuba you tengok dekat previous slide yang ada formula. Yang ada formula mean and standard deviation. Atas lagi tak? Atas lagi. Previous slide. Lagi. Ni. Tengok ni sample mean tu tengok sample mean tu yang pertama sum of X divide by N. Yang ni ialah untuk raw data. Tu tunjukkan bulatkan yang sum of X divide by N. Tu dia tak ada F. Yang bawah tu or sum of Fx divide by sum of F. Sum of F tu N lah. Sama jadi kalau you tengok kat sini apa beza dia? Beza dia ialah yang bawah tu ada F. F tu stands for what? Frekuensi kan? Frekuensi. Jadi yang ini ialah formula untuk data dalam bentuk FD, dalam bentuk frequency distribution. Tulis formula dengan betul. Ini saya ambil kira Tulis formula yang betul. Kalau data raw data tu tak ada F, yang dalam bentuk frequency distribution kena ada F. Gitu. Okey. Pergi kepada example 6 balik semula. Example 6. Example 6. So, sekarang ni kita nak tengok formula untuk mean. Mean itu ialah summation of fx divide by summation of f. Dan saya dah sebut tadi summation of f itu ialah n. Jadi macam mana kita nak buat ni sebenarnya? Sebenarnya kita kena kira dulu summation of fx. Jadi kalau kita kira secara manual, f tu kena jarak x 111 kemudian kita tak buat macam tu lah. Macam saya sebut dengan you, kita kena key in dalam calculator. Okay, are you ready now to key in? Yes. Yes, madam. Calculator. Tu saya dah bagi example tu. First of course you kena change into what mode? SD. Tukar dulu kepada mode SD. Dah tukar dah? Then you boleh start. You boleh masukkan dulu. Macam mana caranya? Nak key in dia mestilah tu.
kena X, kemudian you tekan koma, nak tekan koma tu kena shift dulu X, F. X, F. So dekat sini apa, what is your first X? 0. X tu apa? X tu variable kan? What is your first X? Zero, Zero. right? Zero. Zero. Zero, lepas tu koma. Nak tekan koma tu kena tekan shift dulu baru dia keluar koma kan? Maknanya you tekan zero, shift, koma. Dapat koma tak? Kemudian F. First value of F is 5 kan? 5. Betul tak? Kemudian you tekan N plus lah. N plus tu maksudnya you dah masuk ke dalam tu lah. So apa yang dia keluar? Madam. N equals 5. Betul tak? Betul. Keluar N equals 5. Teruskan teruskan. Second X. Madam. What is the value of X? Madam. Apa? 1, Saya koma. Dia berapa? F dia plus F dia berapa? 250 kan? Yes. Kemudian tekan N plus. Dapat apa? 255. N 255 Jadi you kena tahu yang first tadi N equals 5 tu maknanya apa? Maksudnya you dah masukkan 5 data dalam tu. Apa 5 data tu? You masukkan nilai zero tu sebanyak 5 kali maksudnya. Ada 5 buah rumah yang tak ada kereta. Maksudnya 0, 0, 0, 0. Seolah-olah you dah masuk 5 kali. Macam tu lah. Faham Faham? Faham tak? Saya Kelas. lost bahagian tekan. Are you there, kelas? Tak silap tekan. Saya Kemudian lost. yang kedua tekan Saya satu. lost. Ya? Saya lost tekan Lost, dari first kali. Saya tak faham dari Lost first tekan kali. pula dah. Okey, ulang balik tak apa. Ulang balik. Reset balik. Kemudian masuk balik mod SD. Okey. Okey, masuk balik SD. Dah masuk balik dah? Dah. Okey, kemudian tekan apa? Kosong. First X. Kosong, kemudian orang lain semua masukkan kosong, kemudian nak koma kan? Nak koma tu kena tekan shift dulu. Koma shift koma. Kemudian apa F dia? Tengok saya ada tulis atas saya tu merah tu. First value of F of 0,5 kan? Tekan N plus. Dia keluar apa? 5. N5. N equals 5. Betul tak? Okey, teruskan. Yang kedua pula ialah 1, jangan lupa tekan shift tu. 1 shift, koma 250. Sama je, step dia sama sahaja. Okey, apa dia keluar? N equals Sekejap, madam. orang lain mana? Seorang aja ni. Mana yang lain? Ni siapa ni? Hajar. Ajar je seorang. Student saya lah. Ilaha. Yang lain mana? Yang lain boleh ikut tak? Boleh. Madam. Boleh. Boleh ikut tak? Dapat tak sama macam Hajar? N 255 ya, madam. Ya, betul. N 255. Maknanya 255 tu datang daripada mana? Tadi kosong 5 kali Kosong 5 kali. Kemudian 1 tu 250 kali. Untuk 250 keluarga kan. Jadi jumlah semua sekali dah masuk sekarang ini ialah 255. Atau untuk 255 household. Faham tak Hajar? Faham. Ditambah kat macam atas tu. Dan kan? teruskan. Okey. Teruskan. 2 shift koma 170. So dapat apa? N equal 525, 425. dan koma 3. Teruskan sampai habis.
Okey, dah habis saja. Sekejap, Orang Madam. lain pun Satu siapa lagi. dah? Ini je Last dapat apa? kali N dapat equals 500. 500. yes. N equals 500. You kena pastikan benda ni. 500 ni apa sebenarnya? Maksudnya Total F lah. total Total F. Total number of household. Mesti Ada sama Jangan pula dapat lebih ke kurang. Kalau terlebih ke terkurang ke maksudnya you key in benda yang salah. Boleh Boleh. Boleh, semua orang boleh. Okey, dah Boleh. selesai key Boleh, in. Madam. Dah selesai key in. Kemudian you nak dapatkan summation of fx. Dapatkan summation of fx square. Ni you ulang balik step sebelum ni. You tekan shift apa untuk dapat sum of fx tu serupalah. Samalah dengan sum of x. Sebelum nak shift apa? Shift Shift 1. 1. Shift 1. Kemudian tekan apa pula? Kalau tekan shift 1, x sum of x dia berapa? Nombor 2. Nombor 2. 2 kan? So equals, press equals, what is your value? 833. 833. 833. 3. Okay, tulis. So sum of fx itu ialah, tulis. Kenapa tak boleh pergi dekat? Sebab dia Dia dalam tu. Di dalam equation editor. Dalam equation editor tak apalah. You kena ni lah. So maknanya kena ada equation editor baru boleh tarik dalam tu Tak apalah. So maksudnya summation of fx ni 833. Semua orang dapat Dapat. Pastikan semua orang dapat. Wajib guna calculator. Kalau you tak pakai calculator, you guna cara yang konvensional tu, possibility untuk salah sangat tinggi Okey. Kemudian yang kedua sum of fx square. Sum of fx square ni sama dengan sum of x square. So kena shift berapa? Sama macam sebelum ni. 1. Shift. 1. Mula-mula sekali shift. Shift 1. 1. Lepas tu 1. press 1. 1 equals 1737. berapa? 1737. 2737. Tulis. Okey, ni ialah summation of x square. Kemudian ini masukkan semua ni sebenarnya untuk kira standard deviation jugalah Sum of f tu sama dengan n lah. So berapa sum of f atau n? 500. 100. Berapa? 500. 500. 100. Ya, 500. Kena 500 semua dah dapat. Kemudian ni nak masuk dalam equation editor. Syah, buat Dia insert box. Apa dia? Buat insert box. Insert box tu dia boleh adjust nak letak mana-mana sekalipun. Text box tu. Sekejap. Ni Insert. Sekejap. Tak keluar So masuklah. Masuk figure-figure tu. Kemudian untuk nilai min ni pun you boleh dapat daripada calculator. Tu sebelah kanan. Ni. Tu. Kiri yang tu. Nak buat kat dalam ni ke? Tarik je lah, drag je. Nanti dia keluar. Tu. Alamak kecil sangat. Ya. Kat situ kan boleh adjust. Sabarlah. Lagi sekali. Okay. Fx lah. Okay, type kat situ. Berapa figurnya? 833. Ke bawah. Ni. Box tu adjust. Bawa naik atas. Kenapa dia? Tu. Kan ada banyak dotted tu kan.
Ada kiri, tengah, kanan. Yang tu yang kena besarkan. Macam besarkan picture. Macam tu. Oh. Tak ada nama tak pakai. Oh. Lepas tu nak bawahkan. Tinggi sangat lah. Cuba kau tekan box tu, keluar tak bahagian apa tu nama dia, nak Dia edit kalau nak box lebih tu. mudah kena ada equation editor lah sebenarnya. Betul. Tak apalah. Boleh tak pergi dengan cepat. Nanti benda ni tulis tangan dah You Okay. tulis tangan, lepas tu you post dalam group tu Okay. Saya tak boleh nak tunggu ni. Okay. Terus tulis jawapan dia, X bar tu. X bar tu main lah. Ni macam mana nak dapat calculator kelas? Shift 2. Shift 2. Shift 2 pilih apa pula? Satu. Satu. Shift betul 2. 1. Lepas tu tekan equals. Okay, what is the value? 1666. Right. Tulis mana figure dia. Berapa tu? 1666. Berapa tu? Berapa tu? Years. What is the value? Berapa tu? Berapa value dia? Household. Household. Ya, berapa betul ke tu 16666 tu? 1.66. Car. Eh, 1 Allah. point box Apa saver ke have brother. value dia macam tu? Berapa value dia? 1.666. 1.67. 1 point. Ambil kepada 2 decimal point. 1 point. 67. 67. 1.67 apa? Household. Car. Household. La haula wa la quwwata illa billah. 1.67 apa? Cars. 1.67 cars. You kena tahu apa yang you kira You mesti kira variable dia Variable dia tadi antara 0 ke 5. Mestilah antara itulah. Kalau you tengok paling ramai sekali 250 orang. Jadi mestilah value dia kat situlah lebih kurang 1.67 cars. Macam tu. So how are you going to interpret the value? The most important thing is you must be able to interpret 1.67. What does it mean? What does it mean? What does it mean? What does it mean, class? It means that Depression. Ni apa benda pula ni, kena edit kan? Kena edit age of lecturers pula kat sini Ni kena edit Okay, how are you going to interpret this value? So, kena edit sikit tu. On the average, apa? In Malay first. On the average, kena edit tu. Saya silap copy paste yang atas. Balik lah. Cepat. Number of car. Number of household. Kata tu lah. On the average. In Malay kita nak kata apa? Tafsir. On average dalam Dalam purata. Tak payahlah kata dalam bukan dalam purata, secara puratanya, tu nak kata apa? Bukan dalam purata. On the average bukan bermaksud dalam purata secara purata in Malay secara purata habis kata apa tu? Bila kira
kira-kira tak tahu apa. Bila tak reti interpret, maksudnya you tak tahu you kira apa. Macam tu. What does it mean? On the average. Deviate-nya. Apa aja? Harus sungguh hampa. Or house. Dalam secara purata bilangan rumah yang mempunyai kereta. Allah yang pun ilmu kereta. La ilaha illallah. Huru hara ni. Aduh, ya Allah, ya Tuhanku. Maksudnya nak kata kat sini secara purata setiap isi rumah Setiap isi rumah menyimpang daripada purata. menyimpang daripada purata. Menyimpang daripada purata benda pula mu. Astaghfirullahalazim. Kat mana ni? Ini ya Allah ya Tuhanku. Ni bukan Allahu Akbar. Ni standard deviation ni, interpretation ni ialah standard deviation ni bawah sepatutnya salah copy paste you copy paste kat bawah. Ini kena gunakan interpretation untuk mean. Allahu Akbar. Allah. Interpretation untuk mean kat atas tu macam mana? Kan kita dah buat hari Ahad baru ni. Sebelum ni kita ada untuk mean untuk mean baru ni you ada kan? Mean yang age of lecturers tu. Ingat tak? Tu. On the average, the age of a lecturer is 45.25 years. Kan? So kalau macam mana dia nak gunakan dalam yang ni On the average, number of household is 1.67. Sudah. Sungguh. Secara puratanya setiap isi rumah itu mempunyai 1.67 kas kan? Apalah hampa ni? Hampa bila kira mesti kira apa? Haru biru betul. Betul tak? Secara purata setiap keluarga tu mempunyai 1.67 kas. Betul tak? Betul tak? Betul. Hampa mulut tu kenapalah? On the average, saya nak kata. The average each household, tak payah house lah, each household has, tak payah buang of tu The average household has 1.67 plus. Macam tu. Ada yang tanya saya nanti, Madam tak payah ni kan ke? 1.67 kas macam mana tu kan? Tak payah dekatkan dia ke? Tak payah buat sama ada satu atau dua, tak payah, biar je macam tu tak kisah pun Yang penting you faham. Okey kemudian masukkan pula value-value untuk kira standard deviation. Standard deviation tu saya minta nanti lepas kelas seorang tolong masukkan figure-figure ni, boleh tak? Sebab ni nak tulis dalam ni takut makan masa. Masukkan satu-satu. Apa boleh terus lepas kelas ni ke? Boleh tak? Terus. Masukkan. Dan dapatkan standard deviation-nya. Standard deviation-nya berapa kelas? 0.84. 0.84. 2.84. Apa unitnya? Cars. Yes. 0.84 cars.
So dia punya interpretation dia. Cars. S ni mana? Cars. Cepat sikit So interpretation dia. Interpretation dia Nanti saya mohon seorang tulis elok-elok dekat yang you tulis. You tuliskan dekat nota you masing-masing kan. Nanti ambil gambar ambil gambar, post dekat kelas, dekat so dia punya ni apa? Ada ke? Tak ada. Tak, yang sebelum ni tak ada. Tak ada. Sebelum ni tak ada ke? Saya Tak rasa ada. macam saya Tak ada. saya salah hantar yang ke. Mungkin. Tak apa, ada semuanya. Tak apa, kita pergi kemudian yang tu. Tak apa. Dekat subtopik tu ada sebenarnya. Okey, cukuplah yang tu dulu. Kalau you nak copy boleh je copy paste pergi dekat pergi bawah lagi. Siapa yang control slide sekarang? Pergi dekat subtopik standard deviation. Standard. Standard deviation. Lagi bawah lagi. Bawah lagi. Median. Lagi. Page 17. Lagi. Ni. Ni. Example tu. Dah bawah lagi. Next slide. Example done tu. Example done saya bagi ni So you ambil interpretation of SD tu. On the average, you copy yang tu naik atas dekat age of lecturers tadi You copy tu pergi dekat tadi age of lecturers. Age. Tu age bawah, letak bawah tu. Okay, paste. So on the average, the age of lecturers deviates from the mean as much as what is the value? Value yang dapat 12.01 years. Ni maksudnya ialah deviation from the mean. Tapi tak apalah, nanti saya explain bila sampai kat bawah Bila kita sampai nanti tulis dah dulu kat situ. Dah ada tu kan. Okey. Kemudian beres yang ni kita example 6 pun sudah. Yang ni pun you boleh buat copy paste je. Copy paste lagi sekali kat sini. Paste kat situ. Macam mana nak betulkan tu? On the average macam mana nak kata? Apa dia tu? The average, you nak tengok dekat sini ialah deviation from the mean. Kalau tadi tu tengok age of lecturers tadi kan. Mean dia berapa? Naik balik ke atas, saya nak explain sikit lah sama. Nak explain terus lah, senang. Kat age of lecturers tadi ni, mean dia berapa? Mean dia berapa tadi? Naik mean dia. Mean dia 45.25. 45.25 years. Bawah pergi bawah, maksudnya dekat sini pergi kat deviation. Maksudnya on the average, the age of lecturers tu deviates from the mean. Mean tadi 45.25 kan? Maksudnya kita boleh kata 45.25 plus minus 12.01. Macam itulah dia punya figure tu, plus minus 12.01 years. Lebih kurang Lebih kurang. So kita pergi kat bawah. Boleh faham tak? Pergi kat bawah.
Yang ni on the average. Nak kata apa? Apa yang deviates from the mean tu? Number of car. number of cars each household earn. Number of cars each household earn. Saya pula kena buat ayat. Maksudnya you kena buat sendiri. And deviated from the mean as much as Deviates from the mean as much as 0.84. 0.8. Maksudnya of course is 1.67 plus minus 0.84. Itulah dia punya ni range jawapan dia. Okey, boleh Kemudian kita dah sekarang apa ni kelas? Ini ialah mean untuk Individual. macam mana nak kira mean, macam mana nak key in, nak dapatkan nilai mean. Kalau data you tu dalam bentuk frequency distribution kan? Betul. Tak? Individual. Frequency distribution. Dan frequency distribution itu dia punya x ni ada satu value sahaja. Single value. Individual value kan? Betul tak? Betul. Kita pergi kepada kalau data you dalam bentuk group frequency distribution. Tengok example 7. Group frequency distribution ada dua jenis kan? You ingat tak? Right. Macam mana tu? Yang jenis tengok sini tengok jenis example 7 dan jenis example 8. Kan? Ada dua jenis kan, ingat tak? Dekat sini kalau sebelum ni kita nak buat kita kena lukis histogram, ingat tak? Kita nak buat histogram, kita buat kita nak buat histogram, kita nak buat objek, kita kena kira dia punya apa? Yang bagi dalam soalan ni kita panggil apa? Kelas boundary. Ish. Yang diberi dalam soalan ni kita interval atau kelas limit, betul tak? Betul tak? Betul. Ni kita yang mana nak tukar dia kepada kelas boundary, betul tak? Betul. Nak buat histogram dan objek, betul tak? So dekat dalam ni kalau kita nak kira mean, balik kita kepada kalau kita nak kira mean, you ada dekat sini kelas, you ada dekat sini kelas limit atau kelas boundary. Pertama sekali you ada between 10 to 12. 10 to 12. Biasanya kita ada single value kan? So you kena dapatkan single value. Between 10 to 12 ni kita nak ambil single value dia berapa? 2.5. Berapa? Between 10 to 12. You kena ambil single value berapa? 11. 11. Apa? Sebab Midpoint. Ambil midpoint dah. Ambil midpoint lah yang paling sesuai sekali, betul tak? Betul. Between 10 to 12, ambil tengah-tengah lah. Betul tak? Macam mana nak kira midpoint? Macam mana nak kira midpoint? Tambah 12 bahagi 2. Ambil tengah-tengah kalau yang example 8 tu, midpoint dia macam mana nak kira? Example 8. Kat sini kita kena kira dulu midpoint sebelum you boleh kira mean. Okay, last one tu berapa? 19 to 21.
Okay. Again, and then untuk example 8 berapa midpoint dia? Macam mana nak kira tu? How are you going to calculate to determine the midpoint between 0 up to less than 100? You kena ingat sebelum ni macam mana nak kira? Ada less than dengan tak ada less than tu ada beza tak? Tak ada beza kan? Ingat tak bila kita nak kira kepada kelas boundary, anggap dia the first one tu is between 0 up to 100 kan? Betul tak? Betul. Betul. So midpoint dia berapa? 50. 50. 0 plus 100 divide by 2. Sebab ada pelajar dia pandai-pandai reka sendiri dia buat 0 up to less than 90 less than 100 ni dia buat sendiri. 0 up to 99. Huru-hara atas dunia. Sedangkan kita dah belajar sebelum ni kan? Kita dah belajar sebelum ni abaikan sahajalah. Seolah-olahnya you abaikan sahaja less than tu. Betul tak? Betul. Betul tak? Betul. Jangan reka sendiri. Saya ikut logik kepala otak saya, madam. Aduh, jangan ikut logik kepala otak you sendiri. Mesti follow saya punya kuliah. Macam tu Ingat lagi? Ya. Ingat lagi tak? Ya, harap-harap you masih ingat Dah tu dah dapat midpoint. Itu ialah X dapat frekuensi dia apa Jadi kat sini kalau example 7, number of books X tu ialah number of books borrowed lah. And then number of student itu jadi dia punya frekuensi. Gitu. Jadi bila you ada benda ni, ada example 7, ada example 8, kemudian buatlah seperti biasa. Boleh buat tak? Yang ni saya minta you buat Buat sendiri. Key in dalam kalkulator, tulis formula dia, kira mean, kira standard deviation dan tuliskan interpretation dia. Ni Hajar, saya minta Hajar tolong Ini ialah first task kita. Yang Ajar. Ya, saya. Jadi first task nanti kan, saya nak you tuliskan jawapan balik semula dengan lengkapnya untuk yang example 6 juga. Sebab ini tulis tangan tak boleh tarik elok-elok kat sini kan. Jadi tulis tangan untuk example 6, example 7, example 8. Okay. Example 7, example 8 ni semua orang kena buat ni Key in, macam mana nak key in? Contoh, cuba sebutlah macam mana nak key in untuk example 7 tu. How to key in. Mula-mula buka kepada mod SD. Lepas tu masuk apa dulu? 11. 11. Shift. Shift. Comma. 4. Dia akan keluar n equals? Okey, dan teruskanlah you teruskan, you buat sama juga dengan example. Boleh tak? Ini saya nak Hajar ini apa yang kena semua orang kena buat Semua orang kena buat ni Tak komit ni itu jadinya kisah kena mengulang Jadi jangan sampai you all kena mengulang. Biarlah semua orang dapat A kan. Okay, beres. Habislah kita main. Okay, siapa dah yang example 7 tu dapat min? Ajar Rakib Nabira. Tekan je dulu. Tak apalah, tak apa. Bukan apa, nak buat catatan sikit untuk you buat interpretation tu. Boleh dapat boleh buat sendirilah ya? Boleh? Boleh. Okay, very good. Buat sendiri yang ni, habiskan. Jangan lupa hantar jawapan macam hari Ahad tu ya. Okey. Siapa lain lah pula, jangan hajar aja Okey. Tapi kalau tak ada, kena ada yang hantar
jawapan. Boleh Boleh. Okey. Teruskan. Terus kita dah habis sekarang. Min. Kita dah habis. Min. Habis min. Kalau jawapan you tu kalau insert masuk dalam ni tak boleh ke? Jawapan yang you tulis tangan tu insert masuk dalam ni. Boleh tak? Dalam slide. Boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh, tak apalah. Okay, next. Madam nak tanya. Ya. Kan contoh kalau untuk mean dengan standard deviation tu kan kita just key in dalam calculator je kan? Ya. Tapi kena masuk lah dekat dalam. Kena masuk satu-satu tu. Kena tulis formula. Kena tulis masukkan value satu-satu. Kalau just bagi jawapan tak ada markah Okay. Sebab kita nak tanya formula kena tulis juga ke? Ya, kena tulis. Kena Alright. tulis formula. Sama ada yang mana ada F, yang mana tak ada F, itu ialah kita panggil dia punya steps. Steps dia. Kalau tak ada tu maknanya you dapat markah lah. Setakat letak jawapan daripada kalkulator itu tak ada markah Kena tunjuk formula dia. Lepas tu masukkan satu-satu, letak di tempat yang betul. Kemudian baru letak value yang ada dalam kalkulator together with dia punya unitnya. Macam tu sebab tu saya nak you share jawapan you dekat group. Nak pastikan macam tu caranya. Macam tu. Untuk dapat full mark. Beres Beres. Okay. Jangan lupa share. Kita pergi pula kepada Mode. Belajar dah kat sekolah mod dulu kan? Belajar dah kan? Belajar. Okay, what is mod? Mod ni apa? Kekerapan. Huru-hara atas dunia. Kekerapan tu apa in English? Frekuensi. Frekuensi. Mod apa mod? Kekerapan. Oh, mod kekerapan ke? Haru betul. Tadi saya tanya kekerapan apa? You jawab frekuensi. Dah mod apa? Mod pun kekerapan. Dan haru ni. Sudah. Okey, apa dia mod? Benda Apa dia mod? Benda yang selalu keluar. Ya Allah ya Tuhan, ku haru betul. Padahal saya dah tulis dah tu Baca nota tu What is mod? Data set. Highest Value frequency. with the highest frequency in a data set. Dah ada dah kat situ. Dia baca juga frekuensi Dia baca juga keterapan. Haru sungguh. Okey, ulang balik. What is mod? Value with the highest frequency in a data set. Yes, very good. What is mod? Okay, tengok example 9 Ini example 9 ni ialah untuk raw data. Raw data pula saya ada bagi 3 kat sini 3 case. Okay, for the first one. The first one. What is the mod? What is the mod? 81. 74. 74. Sudah. Kenapa ada 2 jawapan? 74. Sebab dia keluar 2 kali. Tadi ada yang jawab 81. 81 tu apa? 81 tu nombor paling besar. Kalau 81 itu highest value. Bukannya mod kan? Apa dia kata kat sini? Mod ialah value with the highest frequency. So highest frequency dekat sini berapa? 74. Allah. 74 tu apa? 74 tu ialah value with the highest frequency. Highest frequency berapa? 81. Itu highest value. Haru sungguh hampa. Okay. 77 appears how many times? One. Frekuensi dia berapa? One. Frekuensi One. 1. Kan?
Aduh, harus. 69 appears how many times? One. One. Frequency dia One. One. 74 Two. Two. appears twice. Appears twice. Twice. 2 times. Appears 2 times. Maksudnya frekuensi dia Dua. 2. Jadi frekuensi dekat sini berapa? Dalam dataset ni frekuensi dia berapa? Tahu. Sebenarnya in this dataset frekuensi dia berapa, nilai frekuensi dia sama ada la ilaha illallah 77 tadi appears how many time? Only one time. One. Only one time. 74 appears Two time. Twice. Twice. jadi nilai frekuensi dia is whether Two. One nanti two. one or two kan? Oh. Frekuensi berapa? Highest frekuensi berapa? Two. Two. Two, yes. So dekat sini nilai mod dia berapa? 74. 74. Why? Sebab mempunyai highest frequency. Mempunyai highest frequency which is Two. 2, yes, because 74 appears twice in this data set while other values appears only once. Betul tak? Betul. Yang lain, tu sebab dia. Value with the highest frequency. Faham makna dia kan? Betul lah? 74 apa tu? Mesti ada unit. 74 Jangan tulis 74. Tulis je. Miles per hour. 74 miles per hour. So interpretation. How are you going to interpret the value of mod? Mod is 74 miles per hour. So how are you going to interpret this? Bila you nak interpret mod ni, you must start with the word Majority of. ataupun most of. Majority of. So, macam mana nak kata tu? Nak kata apa? Kalau in Malay, 74 miles per hour. Macam mana nak kata? Apa you boleh cakap in Malay tu? majority of runner. Majority of Majority of speech. Majority of speed. Majority of Runner, speed. runner. Of Runner. Runner. Sebab dia pakai speed driver. ke driver ke. Drivers. Majority of the drivers. Drivers. Majority of the drivers. Lepas tu teruskan. Majority of the drivers drive Drive Drive. at 74 miles per hour. At the speed of 74 miles per hour. Boleh jelas tu macam mana you nak majority of the drive at the speed of 74 mph je, miles per hour, mph je, mph. Okay, good. Okay, yang kedua, second data set. What is the mod for the second data set? Mod dia berapa? Nampak. Mod dia Okay, mod dia berapa? Okay, what is the mod for the second data set? mod.
No mode. Why Mode. there is no? Sebab Tulis Because there is no highest. mode. Because There is There no is highest All frequency. edges appear once. there is no highest frequency. Maksudnya all values appears Once. only once. Sama je kan? Frekuensi dia sama. Semua value appears only once. In this case, there is no mode. Macam itulah. frequency. Tulis dalam bracket. Maksudnya dalam bracket you tulis all values appears only once. Appears only once. Okay, very good. Okay, second data set. Third data set. Okay, what is the mode for the third data set? 70,000. 70,000. 70,000. Satu je? And 65,000. And 65,000. So this case, in this example, there are two modes. Ataupun ini adalah the case of Dewey mode. The case of Dewey mode. Jadi kita boleh kata majority of case of Dewey mode. So how are we going to interpret this? Majority of the family has income of RM 65,000 and RM 70,000. Boleh kata majority of the families has income of whether 70,000 or 65,000. Itulah case of Dewey mode. Okay, beres. Majority Okay, of jadi this. Jadi kita sekarang dah settle bahagian raw data kan? Plus Ya, madam. Yes, madam. kan? Sama juga macam mean. Macam itulah kita akan go through according to classification of data. Kita buat ni namanya raw data. Kita pergi kepada pattern apa? Frequency distribution yang individual frequency distribution. Betul tak? Sama macam tadi. Apa example dia? Tadi suka je itu, iaitu data dia number of cars owned. Okay, sebelum saya nak tanya you, kan? Madam, tak dengar sangat suara madam. Medium tak Dengar dengar. sangat. Dia Alah, macam jap, tenggelam. Okay, jap. Okay, boleh dengar. Dah. Boleh Kita dengar. boleh dah. 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 Kalau tak boleh dengar, tahu Okey. Saya adjust kalau tu. Boleh dengar Okay, Boleh. jadi saya ulang balik. Yang mod tadi kan. Yang mod tadi, first case tadi, raw data. Raw data tadi dia perlu formula tak? Tak perlu. Tak perlu. Tengok je kan? Faham je kan? Kedua ni, tengok yang kedua, tengok example 6, individual frequency distribution. Ingat balik apa kita punya definition of mode? What is the mode? The value of the highest frequency. Value with the highest frequency. So dekat sini you kena tahu value of the variable. What is the variable?
in example 6, what is the variable? Number of car. Number of car. Dia punya frekuensi? Number of household. Number of household. What is the highest frequency? 250. 150. And then is the value with the highest frequency? 1. 1. So maksudnya mod dia is 1. 1. Faham tak semua? Faham tak? Faham. Sekali you kena identify. Tengok dekat frekuensi tu kena tahu lah yang mana frekuensi. Jadi kat sini frekuensi dia ialah number of household. Itu frekuensi pilih yang mana satu. Mana satu paling besar, highlight. Highlight, bagilah warna apa. Macam tu. Dan 250 is the highest frequency. Mahal. Kita tengok pula associated value. Value with highest frequency is 1. Highlight kat 1 ni. Highlight. Table. Table. Macam tu. Value dia. Highlight value dia. Tu value dia. So, mod dia berapa? 1. Tulislah. Mod dia is 1. 1 apa? 1 car. One car. 1 car. Yes, very good. Ada perlu formula kat sini? Tak. Perlu juga. Tengok dia punya definition saja. By using definition, by using your understanding. So, how are you going to interpret this value? Majority of? Start with the word majority. Household. The household. Use 1 car. Use 1 car. you own lah biasanya. Own 1 car. Own. Has own ataupun has 1 car. One car. Senang je kan? Boleh faham Boleh. Boleh faham. Terusnya sama macam sebelum ni, kita pergi pula kepada frequency distribution yang dalam bentuk group. Group. Group ada 2 kan? Ada 2. Jadi dekat sini you kena ingat balik macam mana to convert class limit into class boundary. Saya beri contoh yang sama je mesti guna class boundary Okey, sekarang tengok you ada data you sekarang ialah example 7, number of books borrowed. So the first, ya Allah ya Tuhanku, sudah. Yang you letak tu figure apa tu? Siapa ni? Arthur. Midpoint. Siapa yang letak? Siapa yang letak tu? You letak figure apa tu? Aru sungguh. Midpoint. Aru betul. Class boundary. Macam mana nak letak figure class boundary? Yang mana satu nama class boundary? Macam mana nak dapat class boundary? First one? 9.5. To 9.5. up to 12.5. Yes. Yang ini sebelah kanan tambah 0.5, sebelah kiri tolak 0.5. Kan? Betul. Gitu. Teruskan. Apa pula tu? Teruskan. Tak habis cerita tu. Ini tukang ni. Macam mana lupa dah. La ilallah. Okey. 12.5. Okey, teruskan. Mesti ingat ni 12.5 sebab 12.5 to 15.5. 15.5. Fifteen. 15.5 up to 18.5. 18.5 up to 21. 21.5. Okey, dah habis kan? So sekarang
sekarang kelas. Sekejap. Sekarang ingat balik sekejap sekarang you ingat balik Okey. Dah boleh dengar Okay, sekarang you ingat balik definition of mode. Apa tadi definition of mode? The value with the highest frequency. Data. With frequency. So kat sini you kena identify dulu mana frekuensi. Frekuensi dia ialah Number of Number of students. students. What is the highest frequency? Please 20. highlight. 20. Highlight Okay. frequency. Highlight. Okay, highlight the highest frequency. Kemudian daripada situ value dia berapa? 15.5 15.5 up to 18.5. 18.5. Value tu bukan single value tapi dalam bentuk kelas kan? Betul. Jadi itu namanya model class. Model class ni apa? Model tu a class of mod. Dia kalau duduk depan dia model class. Model class. Jadi you copy kan benda tu letak dekat model class tu. Copy kan 19.5 tu. Up to 18.5 tu. Class mod. Model class mod. Kalau dia duduk depan, namanya akan jadi model class. Duduk belakang mod. Faham Ini English. Class. You jelas sampai setakat ni? Jadi sekarang kita tak nak value yang macam ni, value yang dalam bentuk kelas macam ni value of mod kena beri single value. Nak dapatkan single value tu macam mana nak buat tu? Step tu kena step 1 tadi determine model class. Model class dia 15.5 up to 18.5. 18.5. So tengok yang highest which belong to the class which belong to the highest frequency. And then second step, you kena dapatkan single value tu. Macam mana nak dapat single value tu? Boleh formula. Yang pertama formula Boleh guna formula dia atau boleh guna yang kedua tengok bawah lagi. You pergi bawah lagi. Bawah. Tengok nombor 2. Boleh guna apa dia? Histogram. Jadi histogram you ingat lagi macam mana nak kira histogram? Macam mana nak buat histogram? Kena cari titik tengah. Class boundary. Kena guna class boundary So ada dua cara ada dua cara How are you going To find mod. Find the single value of mod. Mod ni must be single value. Pergi atas balik. Tak boleh beri jawapan 16.5 up to 18.5 macam tu. Itu bukan jawapan, tu baru model class. So sekarang kita nak tengok how are we going to use formula to obtain the value of mod. So kena dapatlah tu dia punya formula dia LMO. LMO tu apa? LMO. Ada Lower bound of model class. Lower boundary of the model class. So tengok model class tadi lower boundary berapa? 15.5. Yes. Very good. LMO is tulis LMO tu. Tulis LMO. Tulis. Ya. LMO is 15. Kemudian sigma 1. Sigma 1 tu macam mana nak kira? Difference between model class frequency and the previous class frequency. Saya tulis kat situ FMO tolak dengan FB. Tengok tadi. Tengok frekuensi tadi dalam table tadi. Frekuensi of the class FMO berapa? Frekuensi of the model class berapa? Mana? 20. Tunjuk. 20. Frekuensi previous class? 12. FB
Itu namanya frequency of the previous class. Maknanya delta 1 delta 1 tadi bukan sigma, delta delta 1 itu ialah 20 20 minus 12. you tukar you punya tu tak? 20 minus berapa kecil tu you pergi dekat tu Ya. Pergi dekat 20 minus pergi dekat bukan benda tu ya Allah. Nampak tak? You tahu you perasan tak you punya tu ya Allah. Jangan tulis 8 macam tu. 20 please delta 1 tu tulis. Aduhai. Minus 12. 12 equals 8. You kena pergi ni Ni you pakai ni. Kat edit kot file edit lah. You pergi kat file tu you highlight benda tu. Ni tulisan dia tu jadi ni tulisan dia tu dia delta 1 tu dia ambil dia punya ni. You pergi dekat ni home apa nama home file klik file saya rasa klik file file ke home tengok home ada apa home you pergi home pergi dekat tu X klik dekat X tu bawah tu X tu ni tu sebelah tu Yang mana satu? Yang ini atau sebelah yang sebelah yang pertama yang tu klik pergi dekat tadi tu you klik kat tempat tadi dekat tempat 20 minus 12 tu dah besar tu 20 tu pastikan yang dia punya bukan subscript dia ambil dia punya induknya. Macam mana tu? Tak apalah. Faham? Tak apalah lantaklah korang. Highlight kot yang 20 minus 12 equal 8 tu highlight, lepas tu tekan balik tu. Ya betul. Tekan balik benda tu. Tu. Nampak? Dia dah jadi induk dia. Tadi tu dia jadi subscript dia. Gitu. Faham kan? Faham. Okey, beres. Delta 2 pula. Delta 2 tu apa? Delta 2 ialah difference model kelas dengan kelas selepasnya. Tengok saya tulis itu. FMO tolak FA. So FMO berapa? 20. FMO 20. Frequency after that? 14. 14. So tulis kat situ. Pastikan besarkan dulu. Tadi klik balik kat sana tadi. Klik suka hati korang lah. Tulis dulu nanti highlight pun boleh juga. Okay. So highlightkan tu pergi balik kat tadi. Klik induk dia. Ini induk dia. Okay, very good. So masukkan dalam formula C pula CMO. Size of median class. Median pula. Betul kan bukan median mod lah. Size of model class. Size of model class. Model MCL. So upper boundary dia berapa? Model class tadi berapa? Upper boundary dia berapa? Ini pun sama juga you tekan induk dia tadi ni type dulu pun tak apa. So berapa? Upper boundary dia 18.5. Type 18.5. Lower boundary dia 15.5. tak. So dapat berapa tu?
Two. Berapa? Ah, 3. harus. Ha. Okay, so highlight kan. Klik induk dia. Okay. So masukkan figure-figure dekat mod tu, tolong kira, seorang tolong kira Okay. Okay, masukkan figure-figure bawah tu. Tu equals tu. Bawah tu type je. Pandai-pandai kau type tu sama dengan tak apa, boleh type kat luar tu equal type je. LMO berapa? LMO 15.5 plus 15 dalam kurungan, kalau dah siap tak? Bracket. Tak apalah, buat je bracket ni. Buat bracket tu. Kemudian delta 1 berapa? 8. Divide by, pakai slash je lah, senang sikit. Buat macam mana? 8 plus. Kalau tulis tangan elok sikit kan. Kemudian bawah tu kena pakai bracket lah. Plus 8. Delta 1 bracket delta 1 plus delta 2. Delta 1 berapa? Plus 8. 8 Plus 6. Tutup bracket. Kemudian tutup lagi satu, tutup yang 8 tu. Dah. Dan dengan Tak ada pula simbol. berapa? 3. Berapa tu? Ish. Tak ada simbol darab. Equal. Kira. Seorang kira. 17.21. Berapa? 17.21. 17.21 apa? Book. Unit. Apa? Books. 17.1. Books. Books. Okay, is the value Borrow. logic? Book. Tu dia lah books. Okay, is the value logic class? Logic tak value tu? No. Logic tak? No. Dan saya tak tanya betul ke tak, saya kata logik ke tak? No. It cannot be. No. Logik. Aduh, No. aku atas dunia logik tak value tu. No. Kalau logik, kalau tak logik apa? Haru sungguh hampa ni. Logik ke tak logik? No. Haru sungguh. Logik tak? Maknanya you ni buat apa? Ni buat benda tak logik ni. Haru sungguh. Logik tak? Logik. Sebab apa logik? Apa logik? Sebab dia satu Ada je. 0.1 buku. Ya Allah. Sebab dia range Dia tak nombor bulat. Ya Allah ya Tuhanku. Saya dah kata tadi tak kisah benda tu. Haru sungguh. Kau nak kira value dia mestilah dia tidak dia boleh ada titik perpuluhan. Haru Sebab sungguh. Dia logik ke tak? Logik. Sebab apa? Single Nilai value. je. La ilaha illallah. Memanglah single value. Okey, sekarang kalau tiba-tiba you kira dapat 21.5. Is that logic? Logik. Logik juga. Haru sungguh. Kalau dapat 30.3, logik tak? Tak. So nak tahu logik ke tak ni tengok mana? Jadi dalam model class. Yes, tu barulah. Betul. Tengok model kelas tadi. Model kelas tadi berapa? 15.5. 15.5 to 18.5. 15.5. Jadi nilai yang you kira ni must be between 15.5 up to 18.5.
Kalau between this range, maksudnya logik lah jawapan you tu. Faham? Faham? Tak ada lah 30. Faham? Must be between the model class. Beres So, how are you going to interpret this? Majority of Majority of ni pasal apa tadi student dengan books. Majority of majority of students. Majority students. Borrow Students. tinggal. Students. Road. Hmm. 17.1 Terus book. yes, 17.21 books. Macam tu. Kita tak kisahlah benda. Okey, sekarang saya nak you buat pula. Ni satu lagi Hajar nanti masukkan. Example 8 tu buat sendiri. Okay. Buat sendiri Kejap. Sebelum tu ada histogram kan? Kena buat histogram juga yang ni boleh? Madam, yang example 8 ni bukan histogram ke? Kan. Yang ini example 7 tadi. Example 7 tadi kan. Dia nak example 7 ke example 8 ke dia ada dua cara. Depends pada soalan lah. So yang pertama kita kan guna formula. Beres kan? Dia dah kata nak dapat ada dua cara kan? So formula dah buat. Sekarang kita nak guna pula histogram. Jadi kita lukis histogram dulu. Lukis histogram dulu. Bila dah lukis histogram, saya ada bagi contoh kan kalau you tengok. Saya ada bagi contoh histogram. Ada contoh yang saya bagi, yang histogram yang student saya buat tu. Yang tengah-tengah ada garis tu madam. Ya, dia garis tu, lepas tu tengok value kat bawah tu berapa. Ya? Itu mode kan yang kan dia dah buat sistem tu. Lepas tu dia buat satu garis tengah sampai ke bawah. Nilai tu adalah mode lah. Ya, betul. Yang tu lah. Yang tu lah. Jadi buat kalau boleh kan, kalau boleh lah insert kat situ kita nak tengok sebab jawapan ni kalau you buat pakai graph, jawapan antara satu sama lain tak akan mungkin tak sama mungkin tak sama. Tengok cara you lukis graph tu, tengok you punya scale macam mana. Kena tengok betul-betul lah. Maksudnya satu petak kecil tu berapa kan, 0 point berapa, kalau lebih sikit, lebih tengah, macam-macam lah. Ambil kira betul-betul. Faham? Faham. Boleh buat ni. Ya. Macam mana nak dapatkan yang histogram tu kan? Macam mana nak dapatkan yang cross tu? Cross tu kena sambung. Cuba you tengok. Sebab tu kena ada contoh Ada contoh tak Hajar? Contoh yang dalam Telegram kan? Boleh tak masuk kat sini? Syah boleh je. Boleh je tunjuk. Cuba tunjuk yang cuba tunjuk yang slide tu. Yang ni memang kau punya memang untuk words je ke? Tak boleh all screen Macam mana nak buat all screen? tunjuk. Cuba buka je Telegram macam biasa, boleh tak? Kalau Hajar tolong boleh? Nampak tak ni? Buka Cuba Telegram ni. macam ni. Cuba Syah unpresent kejap. Nak present gambar ni sekejap je. Okay. Okay, bagi Hajar present sekejap. Boleh. Dah. Ya. Nampak tak? Belum. Tak nampak lagi Dah nampak. Nampak kan Telegram? Nampak dah. Nampak tak madam? Nampak. Besarkan sikit boleh? Boleh, kejap. Kejap saya download lah dulu, senang.
gambar tadi. Oh ni. Boleh nampak, boleh nampak kan? Ya, Sekarang saya- tengok Okey jadi tengok sekarang kita tahu mod mestilah value with the highest frequency. So tengok highest frequency mestilah bar yang paling tinggi lah kan? Tengok bar yang paling tinggi tu lah. Bar yang paling tinggi tengok kita ambil dia punya hujung dia. Hujung tu kita bawa ke hujung. Tengok. Tu. Hujung ni. Katakan tu pergi ke next bar. Ni. Next. Kemudian hujung lagi satu. Ni. Pergi ke previous bar. Bawah Yang inilah previous kan bar kan? madam. Ini ke bawah salah tu? tu kan? Patutnya sini lah salah. kan? Ya, betul. Maksud Allahu sini. Akbar. Garis ke sini. Ya, ini salah ni Boleh, okey Hajar, nanti you masukkan you punya ni Salah yang ni ni salah ni. Betul Hajar kata tadi. Daripada atas tu, kemudian baca kat tengah-tengah tu berapa. Ush. Terima kasih Hajar sebab you highlight ke benda ni salah. Gitu. Saya try. Macam tu lah, dan baca kat tengah-tengah tu berapa. Walaupun sikit boleh ikut nampak. Okey situ. Jadi tempat persilangan dia tu lah. Persilangan antara dua garis tu. Tempat silang tu antara tu kan. Itu dia bawa ke bawah baca. Bawah tarik ke bawah ni. Bacalah kat bawah tu. Kat bawah tu. Itulah the value of mod. Faham? Faham. Macam tu lah. So Hajar buat Hajar buat dulu, lepas tu hantar dia. Bukan Hajar je sepatutnya, semua orang kena buat ni Tapi kena ada contoh. Macam tu lah. Gitu contoh. Macam mana nak dapatkan value of mod by using histogram. Beres? Beres. Yang tadi example 7 pun kena. Sekejap mana tadi example? Example 7 kena buat histogram. Lepas tu example 8 tu kena buat cari guna formula dengan histogram. Ya, betul. Okay. Bukan apa nak biasakan. Beres Beres. Beres. Present balik. Okay dah. Syah boleh present balik. Okay Syah. Ya. Okay. Buat online. Tidak nak. So for those yang isteri yang dipakasari oleh suami, saya minta maaf, saya kembali tak ada. Itu mungkin gambaran saya ucapkan my gratitude to the Nugget dan pengarang. This is a very good movie. Okay. Jadi sekarang kita dah example 7 dah beres kan? Example 8. Example 8 ni Hajar you tulis kita kena buat. Saya minta you buat dua-dua lah. Okey, sekarang maknanya sekarang okey, dapatkan dia punya CB dulu. CB yang pertama tu apa? Isikan. Cuba isikan CB tu berapa? Semua sekali. CB value. First berapa? Syah. Haru dah tu Betul tak 0.5 tu? 0.5 bulan Sudah. Saya dah katakan nak convert kepada CB ni ada dua case kan? Berapa?
Aku carilah sampai betul. 0 up to 100. Just ignore yang kurang tu. Less than. Kan. Sebab tu saya kata dah. Dia akan ada dia yang silap ni ha. Just ignore yang less than sign. Okay, teruskan Syah. Habiskan Syah. Cepat. So bila buat ni, so model kelas dia berapa? Berapa model kelas dia? Model kelas dia ada 300 Highest, up to 400. Highest frequency, highlight highest frequency Syah. Mana highest frequency Syah? Gitu. So berapa model kelas dia? 300 up to 400. Mesti guna model kelas tu, cuba letak dalam bracket Syah, CB model kelas dalam bracket CB. Ni model kelas model kelas tu, model kelas tu yang 300 dalam bracket. Dalam bracket letak CB. Dalam bracket atas CB. Sini. Dalam situ buat bracket CB. Bracket. Letak. Okey. CB. Sol. Pakai besar Syah. Must use CB. Cuba you highlight kat CB tu, merah ke CB yang model kelas tu. Yang model kelas CB. Kataan CB tu. Yang penting CB tu. Suatilah. Gitu. Okey, yang lain boleh isi sendiri Boleh. Boleh buat sendiri cuba isi Syah. LMO berapa? 300. Cuba you besarkan terus. Pakai tu. Okey. Klik yang besar terus Ini bagi saya, apa yang nak berjauh dulu lah ya. Kalau ikut betul nak great angle yang mana ya. Pastikan betul. Okey. Okey, dan seterusnya lah Madu. Janganlah makan madu tu. Mak saya ni janganlah berlebihan. Cukuplah makan. Madu tu so berapa jawapannya? That is Okey, berapa jawapannya tu?
Berapa jawapannya? Seorang tolong kira. 318.18. Tulis jawapannya Syah. Unitnya apa? Unitnya? RM. Unit dia ringgit. Kenapa tak boleh besar? Apa tadi 318? 0.18. So majority of Students. Majority of students invest RM. okay. 3. Macam tu lah Okay, beres Macam Beres. tu lah. Gitu. So untuk next class, cuba tengok jap. Tapi jap tengok, cuba tengok ni Cuba tengok tutorial je. Bawah ke? Tutorial. Terlebih. So sekarang tutorial ni tengok. Sekejap. Tutorial tu. Sekejap. Sabar. Sekejap. Yang paling penting ialah bila nak jawab soalan tutorial ni, you kena jawab soalan. Jawab soalan. Jadi mungkin kita ambil yang soalan, cuba tengok soalan 5 tu apa bawah dia? Soalan 5. Dia minta buat histogram. Baik, dia pergi bawah lagi Tengok soalan pasif lah Bawah-bawah tu di bawah lagi Kejap. Cuba you tengok. Tengok soalan 15 tu di bawah 15, di bawah lagi. 15. Sekejap, sabar. 15 naik balik 15. Kita nak tengok satu-satu dia punya ni. Okay, sekejap. Kejap berhenti sekejap 15 bawah tu soalan 15 kalau kita tengok Kita buat soalan 15 ni Soalan 15. Hajar Hajar tolong catat tadi selain daripada tadi tu buat soalan 15 yang you boleh buat A kan? A kan? B kan? Kemudian C. Tengok from the histogram determine the bukan model betulkan betulkan ejaan tu MODAL. Nanti you share yang dah betulkan share kat saya balik semula share kat group nantilah bila kita dah habis chapter ni nanti you nanti bawa yang betul ni kemudian sebenarnya boleh buat ABC lah dulu 15 ABC Okay. D ni nanti bila kita dah masuk insyaAllah minggu depan kita masuk yang D ni you boleh buat macam tu. Beres Beres. Ajar. Okay 15. Okay cuba pergi lagi soalan seterusnya. Soalan seterusnya ni soalan Jun 2018 17. Cuba tengok soalan 17. Soalan 17 A. Boleh buat kan A kan? Boleh. 7 A. Maksud Medium. buat A
Dia suara tak dengar. Oh tak. Dia sangkut-sangkut. Dia sekejap-sekejap stop. Oh dia ni punya ni. Okey, boleh dengar? Okay. Saya punya ni headphone saya ni tercabut. Okey. Lain kali kau tak dengar beritahu je Okay. Cabut. Okey. Okey, jadi 17 Hajar 17 A boleh buat. Okay. B dengan C tu kita sambung next week. Maksudnya by next week sebab soalan chapter 2 ni dia ada bersambung-sambung So kena buat stage by stage. So kena belajar macam mana nak jawab soalan final dah. Okey, satu lagi saya nak you buat Okey, next. Ni sebelum tadi kita dah buat yang macam ni kan. Cuba you tengok soalan 16 dan 18 ni. Tadi kita punya kelas macam ni dah kan? Soalan 15 tadi. Betul tak? So kita nak cari satu lagi soalan yang dia punya kelasnya yang dalam bentuk less than tu. Pergi lagi. Yang macam tu. Betul tak tadi yang macam tu? Betul. 21 ada. Ya, 21. Ya, 21 betul. Ya, 21 you buat juga 21. So A memang confirm boleh buat kan? B pun boleh buat. Ya, kemudian C pun boleh buat kan? Okey. Kalau yang kata comment on the value obtained tu nak komen macam mana? Interpretation lah. Okay. Comment on the value obtained tu maksudnya how are you going to interpret the value of mod tu? Okey, saya rasa itu sajalah cukup Cukup Hajar. Okey. Ya. Dah. Nanti saya bagi tahu. Dah tanda dah lepas tu masuk dalam ni Okey Hajar, terima kasih semua. Terima kasih Syah, terima kasih semua. Terima kasih madam. Sama-sama. Welcome. Thank you, madam. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, madam. Sama-sama. Thank you, madam. Salam. Terima kasih, madam. Thank you. Sama-sama semua. Welcome all of you. Okay. Start record. Yo, dah tekan ni. Dah tekan.